Saya mewakili seluruh rakyat pelbagai kaum di Kapar menjunjung kasih titah ucapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar semasa membuka penggal ketiga Parlimen ke-15 pada 26 Februari 2024. Kapar juga mengucapkan sekalung tahniah kepada Kementerian Perpaduan Negara kerana berjaya membawa satu inisiatif untuk membawa seluruh Dewan ini untuk mengingat semula rukun negara. Kapar selaku Ketua Portfolio Perpaduan Negara Perikatan Nasional menyokong usaha mendidik rakyat seluruhnya bermula dengan pengubah undang-undang dan pemimpin terpenting parti politik yang juga merupakan ahli dewan-dewan. Perlu diakui di antara isu terbesar kita, walaupun sudah lebih 6 dekad merdeka dari penjajah British, tetapi kita masih mengalami masalah dengan izin trust deficit atau seolah-olah krisis ketidakpercayaan antara kaum masih lagi dirasa. Prinsip rukun negara masih relevan dan kementerian perlu merancang bagaimana nak membuatkan perubahan struktural dengan izin yang boleh membuat menterjemahkan roh rukun negara kepada semua lapisan masyarakat. Barulah terhasil insya-Allah perpaduan seluruh negara. Barulah tamadun Malaysia tercapai. Perlu diatasi selfish political gains, rabun sejarah atau history blind, sejarah pembentukan negara ini. Saya nak bertanya, adakah kerajaan sudah mencari pakar-pakar sejarah yang tulen, bukan yang biasa-biasa, yang tulen untuk dimasukkan fakta sejarah ini dalam buku-buku teks sejarah bagi mengganti fakta sejarah yang telah diolahkan oleh penjajah kita. Tak lama lagi kita nak merdeka. Adakah kita melaung tu? Tetapi perlembagaan kita masih lagi banyak legasi daripada penjajah. Hari ini 28 hari bulan 2, nilai pertukaran wang $1 bersama dengan 4.76. Kawan-kawan kita kata 4.8 lah. Ya. Kapar tertarik dengan keprihatinan YDPA yang di Pertuan Agong melalui titahnya kepada Perdana Menteri dan barisan anggota pentadbiran kerajaan. Quote, unquote. Pesanan saya, sentiasa hayati denyut nadi rakyat kerana menjadi tanggungjawab kerajaan untuk membela nasib mereka. Datuk Yang di-Pertua, di tangan saya ini sebungkus beras. Beras super import special, beras putih. Ini 1 kilo ni. RM4.80. Kalau 10 kilo, kali je lah. Ya, RM48. Pengalaman peribadi saya di Kapar, minggu lepas. Saya pergi ke pelbagai warung. Warung kecil-kecil lah ya. Bertanya kabar kepada pelanggan dan pengusaha warung. Saya banyak mendapat perintihan, keluhan dan aduan serta mohon disampaikan masalah kewangan harian mereka kepada pihak kerajaan. Ini tadi menteri kata beras tak berapa dah, masalah dah. Bawang dia kata kan. Ya. Kemudian saya pergi berjumpa secara fizikal rakyat untuk merasai denyut nadi mereka. Ini contoh Ini nama samaran. Mak Tam jual nasi lemak dan nasi berlauk secara kecil-kecilan. Saya tanya Mak Tam, saya tanya khusus mengenai beras sebab dia jual nasi. Apa jenis beras yang digunakan? Jawab Mak Tam, saya beli beras RM36 YB. Kadang RM38 10 kilo. Beras import. Beras import. Ni beras import lah ni. Saya kata kenapa tak beli beras tempatan? Susah YB. Nak dapat 3 tu pun susah. Kadang-kadang tak ada langsung. Saya pergi dah 5 kedai tak dapat langsung. Bila saya nak berniaga? So saya beli apa yang ada. Jadi kalau dapat yang tempatan boleh kata banyak hancur. Tak sesuai untuk berniaga. Nanti banyak hancur kadang-kadang dia pelik-pelik sikit beras macam plastik dia kata. Tak tergamak nak digunakan untuk dijual nasi dari beras ini katanya. Bawang naik harga, daging naik harga, tepung, minyak semua naik luah. Dengan sedih Kadang-kadang tak cukup jualan, rugi. Macam mana nak bayar bil api, bil air, kerja lagi, anak sekolah, anak muda yang keluar IPT tak dapat kerja.
nak berdepan dengan Ramadan lagi, nak masuk sekolah lagi, nak macam mana nak beli, nak raya lagi. Dia kata, ini maktab tu hanya contoh. Jadi kekusutan para belia ibu tunggal, warga emas yang mengidap penyakit kronik, pelbagai segmen masyarakat yang timba malang disebabkan kos sara hidup. Semua tadi telah disebutkan oleh rakan-rakan kita sini. Kita mahu tindakan holistik dan komprehensif masalah kos kehidupan ni. Tak cukup makan, tak cukup pakai, tak selamat ni. Tak sihat ni. Anak boleh pergi sekolah, ada tempat tinggal. Bukannya hanya announcement. Apa dia? Hanya sekejap kata yang ini ada subsidi, ini luar apa, ada bantuan begini dan sebagainya. Bukan begitu saja. Speaker, kos sara hidup kita ni melonjak ni kerana compounding effect beberapa perkara, antaranya pelbagai cukai. Walaupun makanan tidak dikenakan cukai, kos perkhidmatan akan dikenakan cukai. Contohnya nasi ayam tadi, tidak dicukai. Tapi penghantar rempahnya, ayamnya, minyaknya akan dikenakan cukai perkhidmatan yang lebih tinggi. Dan naik segala harga semuanya naik. Sayur, kata harga sayur ni akan naik bukan sebab petani nak jadi jutawan, tetapi sebab baja akan dicukai. Baja. Selepas cukai ada pula penurunan nilai mata wang. Rakyat marhain yang nak makan nasi ayam tadi itu akan terasa kerana kita juga mengimport beras dan gandum dan sebagainya. Jadi penggemar nasi ayam tadi terpaksalah bayar lebih sebab ayam ni lebih mahal dan sebagainya. Adalah menteri kata jangan makan ayam kalau dah mahal kan. Tapi bawang pun import juga, pun akan naik juga. So selepas cukai dan penurunan nilai mata wang, kita melihat pelaburan langsung asing FDI jatuh sebanyak 47% daripada 2022 sebanyak 74.6 bilion kepada tahun 2023 sebanyak 39.5 bilion. Bila tiada dana dari luar masuk, kita guna dana dari kerajaan. Dan dana yang makin berkurangan akan menyebabkan stres kepada sumber dana dan banyaklah bantuan kepada sektor-sektor tertentu akan berkurangan. Jadi bila bantuan berkurangan, harga naik untuk menampung kos. Boleh kapal dia sikit? 1 minit kaitan dengan kos sara hidup rakyat. Saya nak ni kan menarikkan perhatian kerajaan yang mahu menoktahkan kemiskinan tegar. Nak tolong kapal ni. Maka kerajaan cipta sistem padu untuk kumpulkan semua maklumat data orang miskin. Contoh di daerah Kelang, kapal daerah Kelang. Ada 3 parlimen, 9 dun, tapi sepanjang setahun kerajaan memperkenalkan projek membasmi kemiskinan. Dia kata Disember 2023 dinoktahkan kemiskinan tegar. Tapi malangnya, Speaker, hanya 1 dun saja diambil pilot projek dan tak sampai 50 orang pun diluluskan. Dah diluluskan pula tu, tak ada langsung lagi sampai ke yang penama yang telah diluluskan. Mana satu pun tak ada lagi berjaya dalam setahun ni. Jadi masalahnya bilalah benda tu nak diselesaikan. Saya merujuk kepada muka surat 10, titah diraja ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku. Saya tidak suka dengan sistem yang banyak red tape. Oleh itu, kecekapan proses kerja dan tadbir urus mestilah sentiasa dinilai dan ditingkatkan. Jadi saya rasa ini sangat relevan. Tolonglah kalau kita benar-benar nak menyelesaikan masalah kemiskinan, bukan kata nak menoktahkan, nak menyelesaikan, nak mengurangkan, ianya kena settlekan pasal red tape. Tak boleh Kementerian Ekonomi saja, kena delegasi kepada orang di bawah. Saya yakin dan percaya pegawai yang dilantik itu ada kemampuan. Pasang personal data privacy sistem padu ni, kenapa tak dipakaikan sistem yang sedia ada? Semua jabatan agensi kerajaan kementerian ni dia ada sistem sendiri. Kenapa tak guna back to back sistem? Kerana apa yang disebutkan pagi tadi dalam perbahasan kita daripada baik di sini ataupun di sana, kita takut dihack personal data kita. Semua kita ini, kita dalam dewan ini adalah terdedah kepada pencerobohan data pribadi. Ya? Jadi saya nak tanya kepada kerajaan lah, apa jaminan kerajaan?
personal data ini tidak akan disalahgunakan, dan apakah tindakan undang-undang yang boleh digunakan diambil oleh rakyat itu kepada kerajaan sekiranya itu terjadi. Saya nak pergi kepada kapar Datuk Speaker. Projek Kompleks Rakan Muda Kelang di Sementara. Maklum balas di Mesyuarat Jawatan Kuasa Tindakan Daerah Kelang. Laporan forensik yang dilakukan oleh JKR menyatakan isu struktur tanah yang merosakkan struktur serta keadaan kompleks tersebut. Jabatan Belia Daerah mengesahkan penutupan kompleks ini kepada orang awam dan akan dibuka semula jika ia didapati selamat. Ini saya quote. Soalan orang muda kapar, bila siap?